Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperistrikan oleh bapa-bapa kamu, minan nisa, daripada perempuan, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang keji, dibenci Allah, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui oleh perkahwinan. Ayat menyatakan wanita yang diharam, iaitulah ibu tiri. Ibu tiri haram dikahwin, iaitu isteri kepada bapa. Adat jahiliah, wanita merupakan sebahagian daripada barang-barang yang dijadikan pusaka. Sama juga dengan harta benda, wang ringgit. Isteri bapa, anak-anak menjadi pewaris. Sama ada anak-anak ingin kahwinkan dengan orang lain, dan mas kahwinnya diperolehi oleh penerima pusaka, ataupun dikahwininya sendiri. Itu adat jahiliah. Ayat mengharamkan perbuatan ini, 3 sebab diharamkan. Pertama fahishah, keji perbuatan yang seumpama ini, buruk artinya fitrah manusia tidak boleh terima sama sekali. Isteri bapa dijadikan isteri pula, diterima pusaka. Isteri bapa adalah ibu juga, ibu yang kedua bagi seorang manusia. Isteri bapa ataupun kita sebutnya ibu tiri, ibu yang kedua. Fitrah manusia tidak boleh diterima, malah menganggap perkara ini keji. Dan yang kedua pula, maqtan, dibenci Allah, buruk pula perkara ini. Dan yang ketiga sebabnya, jalan yang paling buruk sekali dalam perkahwinan, yakni jalan untuk mendapatkan keturunan. Jalan untuk melanjutkan, memanjangkan keturunan menerusi ibu tiri adalah suatu jalan yang sangat buruk. Jadi 3 sebab ini diberi oleh Al-Quranul Karim untuk menyatakan perbuatan ini tidak boleh diterima sama sekali. Hatta pada zaman jahiliah sendiri pun bukan semua manusia menerima perbuatan yang seumpama ini. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang hidup dalam 2 zaman. Zaman jahiliah dulu yang memakai tradisi ini, dia sempat, dengan Islam pun dia sempat. Namanya Abu Qais. Abu Qais meninggal dunia dan meninggal beberapa orang anak daripada isteri lain. Bukan isteri yang ada, meninggalkan beberapa orang anak. Kemudian setelah Abu Qais meninggal dunia, anaknya mengaku dia yang mewarisi ibu tirinya. Lalu ibu tirinya dia kata, aku anggap bahawa kamu anak aku. Kamu adalah anak, katanya. Kamu besar, aku yang akan membesarkan kamu.
Jadi oleh kerana itu, aku akan datang jumpa dengan Nabi SAW meminta kepastian hukum daripadanya. Sama ada boleh kamu menjadi suamiku, ataupun bagaimana. Lalu isteri kepada Abu Qais berjumpa Nabi SAW dan menyatakan keadaannya. Anak tirinya itu dia kata dia menganggap sebagai anaknya sendiri. Dan dia yang membela dan membesarkannya. Rasulullah SAW menunggu sehingga wahyu ini diturunkan. Manakala turun wahyu ini, Nabi SAW menyampaikan tidak boleh katanya. Tidak boleh bekas isteri bapa dijadikan isteri oleh anaknya. Ayat ini diturunkan mengenai kisah itu. Pertama. Yang kedua, ulama membincangkan menerusi ayat ini iaitu mengenai wanita yang dizina oleh bapaknya. Sama ada boleh dikawini oleh anaknya ataupun tidak boleh dikawini. Wanita yang dizina oleh bapaknya. Bapaknya meninggal dunia. Apa hukum wanita ini? Boleh ataupun tidak boleh? Apakah boleh dihubungkan sebagai ibu tiri juga, maka haram kahwin? Ataupun bagaimana? Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi menyatakan memang tak boleh juga. Tak boleh juga, haram dikahwini dengan wanita yang dizinai oleh bapaknya. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi menyatakan boleh. Boleh. Mereka berbeza pendapat kerana perkataan nakaha ini dia mempunyai dua erti. Ayat menyatakan wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu nikah, terjemahan harfiahnya, jangan kamu nikah wanita yang dinikahi oleh bapa kamu. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti. Pertama, hubungan kelamin, hubungan seks, nikah. Yang kedua, akad. Jadi bagi mereka yang menterjemahkan la tankihu, jangan kamu nikah, yakni wanita yang dinikahi, yakni wanita yang dihubungi seks dengannya oleh bapa kamu. Sama ada menerusi perkahwinan yang sah ataupun perkahwinan yang tidak sah. Tidak boleh. Imam Abu Hanifah menterjemah begitu. La tankihu, jangan kamu nikah, kahwin dengan wanita yang dinikahi, makna yang telah disetubuhi. Begitu. Jadi kalau begitunya sama ada setubuh dengan zina ataupun tidak zina. Kedua-duanya diharamkan. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi menterjemahkan nakah di sini dengan makna akad. Manakah abaukum, wanita yang telah diakad nikah oleh bapa kamu. Jadi zina tidak termasuk. Zina tidak termasuk. Kedua-duanya ini dipakai dalam bahasa Arab. Nakah dengan dua-dua arti ini dipakai dalam bahasa Arab. Terjemahan di sini, janganlah kamu berkahwin dengan perempuan yang telah diberistrikan oleh bapa kamu. Berkahwin, apa makna kahwin? Jadi terjemahan di sini, pertanyaan kahwin ini perlu ditentukan. Terjemahan Syafi'i yang telah diakad nikah oleh bapa kamu. Yang telah diakad nikah oleh bapa kamu. Yang telah diakad nikah dengannya oleh bapa kamu tu haram dikahwini. Yang tidak diharamkan kahwin. Kemudian seterusnya ayat illa ma qad salafa, kecuali yang telah terdahulu. Yang telah terdahulu, yakni perkahwinan yang telah terdahulu pada masa jahiliah dahulu, dosanya diampuni, dimaafkan. Tetapi perkahwinan tetap terubah juga. Perkahwinan haram juga diteruskan, tapi dosanya diampuni sebab hukumnya tidak jelas pada ketika itu. Sebelum daripada turun ayat ini. Sebab itulah Al-Quran menyebutkan illa ma qad salaf, kecuali yang telah terdahulu. Jadi ini menunjukkan undang-undang yang baru digubal, dia tidak meliputi yang sebelum, tetapi yang akan datang. Yang akan datang. Illa ma qad salaf, perkahwinan dahulu tidak berdosa, tapi hendaklah dijauhi, hendaklah diputuskan, tidak berdosa. Yang akan datang berdosa. Illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu adalah buruk, keji dan dikutuk Allah dan seburuk-buruk jalan. Jalan untuk melahirkan keturunan, melahirkan anak-anak, mahulah jalan itu bersih. Dan di dalam hadis banyak menyatakan bagaimana untuk mendapatkan jalan yang bersih itu. Carilah perempuan yang bagaimana, wanita yang bagaimana, yang beragama, yang berakhlak, berketurunan mulia. Sebab ini semuanya mempengaruhi keturunan dan anak-anaknya nanti. Jadi
Tiga sebab ini wujud pada wanita yang dikahwini oleh bapa, pada ibu tiri. Ibu tiri. Fitrah manusia melihatnya kotor, dan demikian juga untuk melahirkan keturunan daripada ibu tiri yang menganggap anak tiri itu sebagai anaknya sendiri. Sudah tentu perbuatan ini tidak baik. Terusnya ayat menyatakan lagi tentang wanita-wanita mahram. Mahram. Dia ada dua perkataan. Mahram, muhrim. Muhrim, orang sedang dalam pakaian ihram. Mahram, orang yang haram dikahwini. Tulisan dalam tulisan Melayunya, tulisan Jawinya sama. Mim, ha, ra, mim. Mahram pun tulis macam tu, muhrim pun tulisan macam tu. Tapi bahaya dalam tulisan Jawi, tulisan Rumi. Dalam tulisan Rumi, orang bertukar. Nyata dia baca macam mana. Yang Arab tak boleh tentu. Muhrim, mahram. Dalam tulisan Rumi, ketara, baris itu. Jadi yang betulnya, dalam nikah, nama kita sebutnya mahram. Mahram. Jamaknya maharim. Mahram. Kalau orang yang sedang ihram, bacanya muhrim. Ini mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Wanita-wanita yang diharamkan kahwin dengan mereka ialah, ini dia, ummahatukum, ibu-ibu kamu, wa banatukum, dan anak-anak kamu. Anak-anak kamu tak payah disebutlah anak-anak perempuan kamu. Wa banatukum sebab kahwin ni dengan orang perempuan. Bagus dah terjemahan dia ni. Setengahnya diterima, dan anak-anak perempuan kamu kahwin dengan anak-anak perempuan kamu. Haram. Anak-anak kamu tu sudah cukup lah. Tapi kalau kahwin dengan anak-anak kamu, anak-anak perempuan, ada pula kahwin dengan anak lelaki. Boleh jadi zaman sekarang ni kahwin dengan anak lelaki pun ada. Boleh jadi begitu. Jadi oleh kerana itu, yang ni satu bahagian lain pula. Katanya di sini, dalam ayat ni, ayat yang menyatakan wanita-wanita yang diharamkan kahwin ini, dia ada tiga sebab. Tiga sebab perkahwinan dengan wanita itu diharamkan. Wanita yang diharamkan itu ada tiga sebab. Pertama, sebab al-waladah. Sebab nasab. Sebab anak. Al-waladah. Sebab nasab lah kita sebutnya. Yang kedua sebab al-musaharah. Musaharah maknanya persemandaan. Mak tua tak boleh kahwin dengan mak tua sebab persemandaan. Yang ketiga sebab ar-radha'ah, sebab susuan. Tiga sebab ini menjadikan wanita itu haram dikahwini dengannya. Pertama kerana nasab sama ada nasab sebelah atas, ibu hingga ke atas, ataupun anak hingga ke bawah. Yang kedua kerana persemandaan. Yang ketiga kerana susuan. Ketiga bahagian ini dibicarakan dalam ayat ini. Berapa orangnya? 7 orang ke? 7 sebab dibicarakan, tapi boleh direkaskan dalam 3 perkara ini, iaitulah al-waladah, al-musaharah, dan ar-radha'ah. Yang pertama sekali disebutnya ummahatukum, ibu-ibu kamu. Ibu-ibu ini hingga ke atas. Ibu, nenek, hinggalah sampai ke atas sekali, haram kahwin dengannya. Tak boleh nak kata nak kahwin apanya nenek tu tua. Tidak, bukan masalah tua muda. Masalah tua muda hukum mesti ada. Boleh jadi ada nafsu liar dia tak kira. Seperti hayawan. Malah kahwin dengan ibu hingga datuk nenek ni tidak ada dalam masyarakat manusia. Yang Muslim, yang kafir, yang asalkan manusia tidak boleh berlaku sama sekali, kecuali dalam alam hayawan saja. Alam kambing, biri-biri boleh jadi, tapi alam manusia tidak ada. Tapi bila manusia ini sudah turun martabaknya kepada peringkat kotornya jiwa itu, jiwanya kotor, dia boleh semua sekali. Dia boleh turun kepada peringkat hayawan, malah lebih buruk daripadanya. Lebih buruk daripada hayawan. Quran perlu tegaskan perkara ini. Perkara ini kerana Quran diturunkan kepada semua manusia. Yang haram bagi semua manusia. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kamu, wa banatukum, dan anak-anak kamu, anak perempuan kamu, haram dikahwini dengan mereka. Baik. Anak pun demikian juga. Anak termasuklah cucu, cicit hingga ke bawah sekali. Tak boleh dengan siapa pun. Anak tak boleh,
cucu hingga ke bawah, ibu tak boleh hingga ke atas semua sekali. Satu masalah lagi yang dibincang oleh para ulama, iaitulah sama ada harus ataupun tidak harus kahwin dengan anak zina. Anak zina, seorang manusialah juga berzina, kemudian dia dapat anak daripada hubungan itu di luar nikah. Anak ini bagaimana, harus boleh tak boleh kahwin dengan bapa zinanya? Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi kata boleh. Boleh kahwin dengan anak zina? Boleh. Sebab apa? Sebab zina itu tidak dihormati. Benih zina tidak dihormati. Bila tidak dihormati, tak sabit dia punya keturunan binti, keturunan anak itu tidak sabit. Sebab perbuatan itu perbuatan yang dikutuk, perbuatan di luar agama, perbuatan tidak sah. Bagaimana perbuatan yang tidak sah boleh melahirkan anak yang sah sehingga diharamkan perkahwinan dengannya? Menurut Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia kata an-niqmatu la tusbitun ni'mah. Maknanya perkahwinan dikutuk tidak membawa nikmat. Tidak apa? Perkahwinan ada satu nikmat. Dapat keturunan satu nikmat. Satu nikmat. Ini nikmat. Jadi bagaimana boleh didapati nikmat daripada perkahwinan tidak nikmat? Tidak nikmat. Jadi oleh kerana itu tidak sah. Sebab tidak sah sebab perkara itu nikmah asalnya. Nikmah, perkara yang kotor dan buruk. Baik. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi menyatakan anak zina tidak boleh dikahwini dengannya, kerana sama ada zina ataupun tidak zina, anaknya tetap anaknya dan sebahagian daripada darahnya. Jadi oleh kerana itu tidak boleh dikahwini dengannya, kerana juzuk dirinya itu adalah juzuk bagi bapaknya sendiri. Bapak tidak boleh kahwin dengan anaknya sama ada anak zina ataupun di luar zina ataupun sah. Itulah dia pendapat ulama, dan pendapat ini perbincangan ini merupakan satu perbezaan yang panjang lebar di kalangan ulama. Akhir-akhir ini orang melihat anak zina bolehkah nak dibinkan kepada bapaknya, nak dibinkan kepada bapak zinanya, terutama sekali yang sudah berkahwin, yang lahir anak ni selepas daripada anak lahir tak cukup bulan. Kalau cukup bulan 6 bulan misalnya, 6 bulan daripada tarikh perkahwinan, bapaknya berkahwin ni ada dah dalam perutnya, tiba-tibanya berkahwin, tak sampai cukup 6 bulan dapat anak. Kemudian bolehkah dia bin? Macam kata bolehlah bin kepada bapa. Tak cukup bulan pun macam mana? Dah boleh lah. Macam tu boleh. Tapi masalahnya bila nak bagi wali, besok bila nak kahwin, ada satu kesnya di Selangor ni, bapa dia kata saya tak mau bagi wali. Bin saya tak apa, boleh, tapi tak mau bagi wali. Pasal apa tak boleh? Saya tahulah, kata dia. Saya tahulah. Mak dia pun dia tidak menafik, tak mau bagi wali. Padahalnya bagi wali tak ada masalah. Boleh. Tak mau bagi wali. Jadi bila tak mau bagi wali, dia punya hak, ada hak bagi dianya. Terpaksalah dia sah memberi wali kepada anaknya itu dan mengawinkan anaknya. Tetapi bila dia tak mahu, keadaan itu baliklah kepada wali hakim lah. Wali hakim. Sebabnya bagaimana keadaan bila bapa tak mau bagi wali, adakah nak turun dikekalkan tanpa wali begitu? Ada kesnya begitu. Hukum nyatakan boleh. Tapi kalau kurang daripada tu, kurang ataupun lebih, berkahwin 3 bulan, kemudiannya dapat anak misalnya, macam mana boleh? Kan tak boleh nak bankan kepada? Tak boleh sebab dia tak cukup tempoh dia mahu 6 bulan lebih sikit, 6 bulan cukup. Betul. Mahu 6 bulan cukup baru boleh dibankan kepada bapaknya, walaupun bapak itu bapak baru, bapak yang kahwin selepas daripada ibunya mengandung, sekalipun begitu mahu 6 bulan dulu. Sekalipun 6 bulan bukan tempoh mengandung mahunya 9 bulan. Tapi hukum kata bolehlah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Yang ini jelas sekali, kahwin dengan ibu dan kahwin dengan anak-anak dan cucu hingga seterusnya dilarang
Dilarang kerana nafsu pun fitrah manusia pun memandang buruk, dan kajian kedoktoran pun menyatakan bahawa peluang untuk dijangkiti penyakit-penyakit keturunan lebih besar padanya, lebih besar, lebih banyak. Jadi oleh kerana itu pengharaman ini sesuai dengan kajian kedoktoran. Dan selain daripada itu, jika Al-Quran tidak menyatakan mengapa tak boleh, kerana jawabnya yang pertama sekali, jijik yang kotor dan tidak boleh diterima oleh nafsu. Tidak boleh diterima oleh nafsu yang suci. Selain daripada itu, Islam membenarkan kahwin dengan sepupu. Orang kata sepupu pun dia darah dekat-dekat juga, boleh membawa penyakit keturunan juga. Tapi Islam menganggap sepupu sudah cukup jauh. Sudah jauh. Keturunan, ibu, bapa, anak hingga ke bawah ini dianggap dekat, sepupu sudah dianggap jauh. Dan sebaik-baiknya dalam hadis ataupun orang Arab menyebutkan, irtaribu wala tadwu. Irtaribu, carilah jodoh yang jauh-jauh, jangan cari yang dekat-dekat. Kenapa yang dekat-dekat ni mereka menganggap dia boleh mewarisi penyakit-penyakit yang ada pada keturunan itu. Kemudian wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum, wa akhawatukum, dan adik perempuan kamu, adik-beradik perempuan kamu, wa ammatukum, mak-mak saudara kamu tak boleh kahwin dengan mereka, wa khalatukum, dan ibu-ibu saudara di sebelah ibu, mak saudara di sebelah bapa dan mak saudara di sebelah ibu, wa banatul akhi, dan anak saudara, wa banatul ukhti, dan anak saudara daripada saudara perempuan. Juga semuanya ini tidak dibolehkan kahwin, termasuk dalam muharramatun nikah, wanita-wanita yang diharamkan kahwin dengannya. Ia ada 7 golongan akan disebutkan dalam ayat ini. Kita sebutlah dahulu 7 orang, 7 kumpulan. Pertama, ibu hingga ke atas. Ibu hingga ke atas, ibu, nenek hingga seterusnya, haram kahwin dengannya. Ini nasab. Yang kedua anak hingga ke bawah, anak, cucu, hinggalah seterusnya haram kahwin. Yang ketiga haram kahwin dengan adik-beradik. Ini nasab juga, adik-beradik. Yang ketiga. Yang keempat, ibu saudara sebelah bapa. Dulu haram kahwin. Yang kelima, ibu saudara di sebelah ibu. Haram kahwin. Yang keenam, anak saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu, anak saudara kita laki-laki. Yang ketujuh, anak saudara perempuan. Mana saudara perempuan kita, anak adik-beradik. Anak adik-beradik itu mana anak saudara lah. Sama ada anak saudara itu daripada adik-beradik laki-laki ataupun adik-beradik perempuan. 7 ni haram kahwin disebabkan nasab, keturunan darah yang sama, keturunan yang dekat. Keturunan yang jauh semuanya anak-anak Adam. Kita macam tu pula, anak-anak Adam, sepupu dah sama keturunan juga tapi jauh. Yang kedua pulanya haram disebabkan bukan nasab. Sama ada bukan nasab ini disebab persemandaan ataupun dengan sebab susuan. 7 juga. 7 golongan. Pertama, ibu susuan, termasuk nenek hingga ke atas. Mak susu. Bagaimana bersusu? Ada syarat-syarat pulanya. Ada syarat-syarat kemudian. Ibu susu hingga ke atas. Haram kahwin dengannya. Kemudian yang kedua, adik-beradik perempuan susu. Adik-beradik susu dan anak-anaknya. Adik-beradik perempuan mana? Hak yang sama menyusu daripada satu ibu dengannya. Iaitu adik-beradik dia, kita adik-beradik kita susu, sama menyusu pada satu ibu dengan A misalnya. A ada 5 adik-beradik. Itu saja. Yang lain-lain itu tidak. Tapi dia, adik-beradik susu itu haram kahwin dengannya hingga ke bawah. Habis. Anak dia, cucu dia, semua sekali adik-beradik kita. Dia anggap adik-beradik susu kerana itu yang ada hubungannya. Hubungan susu. Bukan hubungan persemandaan. Bukan hubungan nasab. Ya. Yang kedua, adik-beradik perempuan susu. Yang ketiga, haram juga. Tapi ini bukan nasab juga. Yang ketiga,
ibu mertua hingga ke atas. Mertua hingga ke atas. Kahwin dengan mertua, tak boleh. Selepas jadi mertua. Selepas jadi mertua. Maknanya tak jadi mertua dalam hukum, kalau anak dia ni, nanti dulu seratus. Nanti dulu. Ibu mertua. Yang keempat, anak tiri yang telah disetubuhi ibunya. Anak tiri yang telah disetubuhi ibunya. Maknanya kalau anak tiri yang ibunya baru akad nikah baru, belum bertemu lagi, masih boleh. Masih boleh tu. Masih boleh berkahwin dengan anak dia, tapi syaratnya belum ditiduri. Belum ditiduri. Syaratnya kena cerailah dulu. Cerai dulu. Kahwin dengan ibu dia, tengok-tengok ada anak. Banyak anak lah kita tengok. Tanya. Yang keberapa lagi pulanya? Yang kelima anak tiga. Yang kelima menantu anak kandung. Ya, ini disebut di sini anak kandung. Menantu anak akad tidak sabit, tidak ada, harus kahwin dengannya. Nabi SAW kahwin dengan bekas menantu anak akadnya, iaitu Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh setelah berpisah dengan Zaid bin Harithah. Berpisah dengan Zaid bin Harithah, Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahshi. Sekalipun Arab Jahiliyah menyatakan menantu anak akak sama dengan menantu sendiri, menantu anak sendiri. Tapi Nabi kata tidak. Islam menghapuskan adat ini. Yang keenam pula, himpun di antara dua beradik. Antajma'u bainal ukhtain. Himpun di antara dua beradik tidak boleh. Boleh. Adik pun isteri, kakak pun isteri juga. Tak boleh. Yang ke sama juga di sini, boleh dimasukkan di sini sekalipun tidak dimasukkan dalam ayat ni. Ayat menyebutkan wa antajma'u bainal ukhtain. Kamu himpun di antara dua beradik, tapi di dalam agama himpun antara anak dengan ibu saudara. Anak dengan mak saudara pun tak boleh juga. Anak dia isteri, mak saudara dia pun isteri juga. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Tak boleh ini tidak disebutkan dalam ayat ni, tapi di dalam hadis. Kalau nak masuk pun masuk di sinilah ni. Ukhtain ini, ukhtain termasuklah anak saudara dengan mak saudaranya. Anak saudara dengan mak saudaranya. Tak boleh. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, la tujma'ul mar'atu baina ammatiha wa khalatiha. Tak boleh isteri itu dihimpunkan sekaligus kahwin anak isteri dan mak saudaranya, sama ada sebelah ibu ataupun sebelah bapa. Hadis riwayat Abu Hurairah. Bagi orang yang menolak hadis Abu Hurairah, tidak ada dalil selain daripada wa antajma'u bainal ukhtain, tapi ini terlalu lemah. Sebabnya ayat menyatakan ukhtain makna dua beradik, tak boleh. Anak saudara dengan mak saudara dia tu tidak boleh dimasukkan di sini, tapi hadis yang menyatakan tak boleh. Nyatakan tak boleh. Hanya, ini pun satu yang ganjil, hanya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahaja yang menyatakan, yang melarang itu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Maknanya jika Abu Hurairah itu ditolak daripada periwayatan hadis, maka tidak ada sumber hukum. Tidak ada sumber hukum yang menyatakan tidak boleh dikahwini antara anak saudara dengan mak saudara dia, sama ada sebelah ibu ataupun sebelah bapa. Jika Abu Hurairah ditolak, golongan anti hadis memang awal-awal lagi menolak, meragui riwayat Abu Hurairah, golongan anti hadis. Artinya mereka akan berhadapan dengan masalah sumber hukum bagi anak saudara dengan mak saudara tak boleh dihimpun, tidak ada dalil baginya. Sama juga Syiah, tapi mereka ada sumber lain. Mereka tolak hadis riwayat Abu Hurairah, mereka ada sumbernya, sumber Imam Isna Asyariyah. Imam 12 mereka itu merupakan sumber hukum juga bagi mereka. Bukan saja Nabi, tapi Alinya, Muhammad Al-Askarinya, Musa Kazim dan sebagainya, 12 orang itu hadis juga mereka kira dan sumber hukum bagi mereka. Hadis Abu Hurairah mereka tolak. Tapi golongan hadis tak ada ke mana-mana mereka. Tidak ada ke mana-mana, sebab hadis ayat yang kita baca ini tidak menunjukkan, yang ni tidak menunjukkan wanita, isteri tidak boleh dihimpunkan sekaligus dengan mak saudaranya. Yang himpunkan, tidak boleh dihimpun antara ibu saudara dengan anak saudaranya, sama ada sebelah ibu ataupun sebelah bapa. Yang ketujuh, anak saudara laki-laki tu,
Anak saudara laki-laki ataupun anak saudara perempuan. Anak saudara perempuan. Tak boleh juga dikahwinkan dengannya. 7. Jadi 7 disebabkan nasab, 7 disebabkan bukan nasab tapi sebab-sebab lain. Tidak boleh dikahwini. Ayat ni menyatakan perkara itu. Dia kata, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan ibu-ibu kamu, yakni hingga ke atas. Habis semua sekali. Yang kedua pula, dan anak-anak kamu, wa banatikum, dan anak-anak kamu. Anak kita dah sebut dah dahulu. Kita dah sebut dahulu, anak kamu, yakni anak yang dikahwini ibunya, anak yang hasil daripada perkahwinan yang sah. Anak yang kahwin yang tidak sah, yang di luar nikah, dia memang pun bapa, memang itu anak dia, darah dia, tapi zina. Hukumnya menurut Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, harus kahwin dengan anak zinanya. Harus kahwin. Dan haram dia berkhaluat dengannya. Haram berkhaluat kerana dia harus kahwin. Wa banatukum wa akhawatukum, dan saudara-saudara kamu. Saudara-saudara kamu, tak sebut apa yang sebut saudara perempuan. Saudara-saudara kamu nak kahwin dengan saudara-saudara kamu. Wa ammatukum, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, yakni ibu saudara kamu lah. Wa ammatukum, ibu saudara kamu sebelah bapa. Wa khalatukum, dan ibu saudara kamu sebelah ibu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak-anak saudara kamu yang laki-laki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan. Tak boleh. Banatul akhi wa banatul ukhti. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu. Berapa kali susu itu dalam Fatqalah menyebutnya 5 kali susu. 5 kali susu, dan susu pula kenyang. Susu dada pula, bukan susu botol. Susu botol tu tak tahu ibu dia mana. Yang menyusukan kamu. Ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara susuan kamu. Saudara-saudara susuan kamu, adik-beradik susu kita sebutnya. Adik-beradik susu tak boleh. Dengan anak dia pun tak boleh juga terus ke bawah lagi. Pasal apa? Pasal dia datang daripada susu yang sama. Bila datang daripada susu yang sama, dia boleh menumbuhkan daging. Daging hasil daripada darah yang sama, tidak boleh kahwin. Adik-beradik susu. Besar ni. Adik-beradik susu. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu kepada isteri kamu. Ibu-ibu kepada isteri kamu. Ibu-ibu kepada isteri ni, ibu kepada isteri mak tua. Ibu kepada isteri apabila berlaku akad nikah yang sah. Akad nikah yang sah dengan anaknya, maka ibu tiri mak tua dengan sendirinya diharamkan. Haram kahwin dengan mak tua apabila dia akad nikah. Kaedahnya begini dalam bahasa Arab disebutnya, al-aqdu 'alal banat yuharrimul ummahat. Akad dengan ibunya, akad dengan anaknya, akad nikah dengan anak, ibunya haram sekaligus, sama ada ditiduri ataupun belum ditiduri. Tapi akad nikah dengan ibu, anak dia belum tentu lagi. Anak dia tidak diharamkan lagi. Ada. Sehingga ditiduri ibunya terlebih dahulu. Apa? Lain tu. Akad dengan anak, macam mana hukum dengan ibu? Akad dengan ibu, macam mana hukum dengan anak? Akad dengan ibunya belum diharamkan anak, sehingga ibunya ditiduri terlebih dahulu. Ditiduri. Tapi sebaliknya, akad nikah dengan anak dengan sendirinya mengharamkan ibu. Tu, lain sikit. Ya. Saya kata wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu kepada isteri kamu. Siapa ibu kepada isteri kamu? Mak tua hingga ke atas. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, rabaibukum, dan anak-anak tiri yang berada dalam pemeliharaan kamu. Biasanya anak tiri bersama-sama dengan ibunya lah, Sekalipun tidak bersama dengan ibunya, anak tiri jauh, tidak bersama dengan ibu, tak duduk bersama dengan bapa tiri pun haram juga kahwinnya. Ayat ni menyatakan biasanya anak tiri duduk dengan mak dia,
dengan mak dia. Mak dia kita jadikan isteri kita, dia anak tiri hendaklah dianggap sebagai anak dan tak boleh dikahwinkan dengannya. Sekalipun itu kalau dalam keadaan dia duduk bersama dengan ibunya. Kalau tak duduk pun haram juga kahwin. Min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, anak tiri daripada isteri yang kamu dukhulkan ibunya. Kamu dukhulkan, kamu tiduri ibunya. Tapi kalau belum tiduri, tidak haram kahwin dengan anak tiri. Sebab ibunya belum ditiduri. Syaratnya di sini allati dakhaltum bihinna, yang kamu tiduri. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, jika kamu tidak tiduri ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak haram bagi kamu. Kamu akad nikah saja. Selepas daripada akad nikah ni, berubah fikiran nak kahwin dengan anak pula. Boleh cerailah ibunya. Cerai ibu boleh, tak ada masalah dalam perkara ni. Memang harus lagi baik lagi lah. Misalnya dia dulunya ingatnya adalah anak ada. Pandai dekat dia. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kamu. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, wa halailu, dan isteri-isteri bagi anak-anak kamu. Isteri bagi anak, menantu. Anak pula anak alladzina min aslabikum, anak-anak kandung kamu, bukan anak angkat. Boleh tak boleh kahwin. Bukan anak saudara, anak min aslabikum. Kalau bekas isteri anak saudara, bukan isteri anak saudara, tak masuk di sini. Bukan isteri anak saudara. Bekas isteri anak-anak kamu, allazina min aslabikum, yang datang daripada sulbi kamu, keturunan kamu. Wa an tajma'u bainal ukhtaini, dan diharamkan juga kamu kumpulkan di antara dua beradik. Mengapa tak boleh kumpulkan antara dua beradik? Dia kumpul dengan dua beradik boleh memutuskan rahim mereka. Mereka boleh jadi berkelahi antara dua beradik disebabkan dia suaminya satu. Jadi oleh kerana itu jangan kahwin. Perkahwinan ini untuk merapatkan rahim. Jadi kalau bukan perkahwinan ini boleh menjauhkan rahim. Jadi kalau begitunya, jika perkahwinan boleh menjauhkan rahim, jangan sekali-kalilah. Tak boleh. Kahwin itu sendiri matlamatnya, mana yang jauh tidak didekatkan. Wa antajma'u bainal ukhtain, dia kata nak berdekat dah, sebab tu dia kahwin dua-dua sekaligus. Tidak, biasanya tak boleh cantum, tak boleh dihubungi, tak boleh bersama. Illa ma qad salafa, kecuali yang telah lalu jadi pada masa jahiliah. Dua kali dalam Quran ini, dua tempat disebut illa ma qad salaf. Ketika berkahwin dengan ibu tiri, satu disebutnya illa ma qad salaf, kerana adat ini jahiliah, pada masa jahiliah dahulu berjalan. Mereka amalkan kahwin dengan ibu tiri. Kecuali pada masa yang lalu kahwinlah, tapi selepas daripada turun Islam cerai. Perkahwinan itu tidak ada dosa padanya. Adapun ibu tak ada sebut illa ma qad salaf. Sebab jahiliah dulu pun dia tak kahwin dengan ibu. Dia tak kahwin dengan anak perempuan dia tak kahwin dengan adik-beradik. Sebab itu tak ada illa ma qad salaf. Illa ma qad salaf tak ada. Yang adanya kahwin dengan ibu tiri satu, dan menghimpunkan di antara dua beradik. Himpunkan isteri di antara dua beradik, zaman jahiliah dahulu ada. Sebab itulah dalam ayatnya illa ma qad salaf, kecuali yang terdahulu. Maknanya perkahwinan yang berlangsung pada masa jahiliah dahulu, afallahu amma qad salaf, Tuhan maafkan saja yang terdahulu, tetapi tidak bermakna boleh diteruskan, dikekalkan setelah Islam datang. Tak, cerai, berpisahlah. Tapi berdosa atau tidak berdosa? Inilah tidak berdosa. Illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Amat mengasihani. Dua di sini dihimpunkan, amat mengampun, yakni ada dosa, tapi dosa diampuni Allah. Kahwin dengan ibu tiri dosa, diampuni Allah. Yang kedua pulanya rahimah, kasihan. Ada di antaranya yang berkahwin dengan ibu tiri, memang dia rasi sungguh. Beberapa orang sahabat setelah Islam dikesani asalnya ibu tiri dia, tapi dia sayang, baik, hubungannya baik, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas dasar kasih dan sayang itulah maka sesiapa yang berkahwin dengan ibu tiri, berpisahlah. Sesiapa yang menghimpunkan dua isterinya daripada dua beradik, tinggal satu sajalah. Kenapa? Kerana Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepadanya. Atas dasar itulah mereka seharusnya akur bahawa perkahwinan ini tidak boleh diteruskan. Begitulah ayat-ayat menyatakan wanita yang diharamkan kahwin.
Ini satu tempat saja. Di sini saja yang menyatakan wanita yang diharam kahwin. Lain-lain tak ada ayatnya. Oleh kerana itu, sesiapa yang hafal ayat ni, dia tahulah semua wanita yang diharamkan. Menerusi 2 ayat ni saja. Dia sudah cukup alim. Dan tak ada lagi yang lain daripada ni yang haram kahwin dengannya. Itulah kemudian seterusnya. Wal muhsanatu minan nisa. Wallahu a'lam.